Paparan dari negeri di bawah Bayu, industri biomas berpotensi bangunkan sektor perindustrian di pantai timur Sabah. Laporannya terus bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan, Rita. Ya, dia. Pelancaran dasar biomas Sabah berpotensi membangunkan sektor perindustrian di kawasan pantai timur Sabah, khususnya di daerah Sandakan. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinse berkata, industri biomas berpotensi besar terutama dalam menghasilkan produk bernilai tinggi. So that is the reason why state government will launch the biomass policy very soon, and I believe that the biomass policy that largely will zoom into focusing into the east coast of Sabah, particularly for Sandakan, will be benefited. Datuk Pung menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Harapan Tahun Baharu Cina 2024 di Bandar Litas Sandakan. Karnival selama 3 hari ini akan berakhir esok. Dalam pada itu, beliau menggalakkan usahawan mengeksport produk dihasilkan ke luar negara sebagai usaha mempromosikan barangan keluaran tempatan ke peringkat antarabangsa. Mereka turut dinasihati untuk memanfaat pelbagai program keusahawanan yang disediakan kerajaan bagi meningkatkan lagi kemahiran sedia ada. Pelan strategik mempromosikan Kota Kinabalu bakal dihasilkan melalui satu pemeteraian Memorandum Kerjasama MOC antara Lembaga Pelancongan Sabah STB dengan Syarikat Penerbangan AirAsia. MOC tersebut dijangka dimeterai secara rasmi selepas sambutan Tahun Baharu Cina. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai yakin kerjasama kedua-dua pihak itu akan mewujudkan industri pelancongan yang mampan untuk jangka panjang. To outline what are the matters that we can work together, ya. Dan bukan itu sahaja, kita ingin pastikan apa sahaja yang ditetapkan dalam perjanjian itu boleh dicapai, achievable dan practical, boleh dilaksana dan mencapai objektifnya. Datuk Johnston bercakap kepada pemberita selepas program sambutan penerbangan sulung AirAsia Jakarta Kota Kinabalu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Baru-baru ini STB dan pihak pengurusan AirAsia diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Bollingham bersetuju menghasilkan pelan perkongsian strategik bagi melonjakkan industri pelancongan Sabah ke tahap baharu. Pelan itu meliputi perluasan laluan antarabangsa untuk mempromosikan Sabah dan menarik kemasukan lebih ramai pelancong ke negeri ini. Projek pembangunan di daerah Kuala Penyu melibatkan peruntukan RM450 juta dijangka dilaksana sebelum akhir tahun ini. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata, ia melibatkan pembinaan Balai Polis Daerah Kuala Penyu dengan peruntukan RM50 juta dan 2 projek lagi melibatkan pembinaan 200 unit rumah mesra rakyat SMJ dan 100 unit lot kedai. Macam balai polis itu sudah ditinda dengan anggaran kurang lebih dalam 50 juta begitu untuk balai polis baru di daerah Kuala Penyu, dan juga perumahan, saya tidak silap ada 200 unit perumahan PBR akan dibina, mungkin menunggu dalam tender lah. Datuk Limus yang juga adun Kuala Penyu ditemui media selepas program turun padang dan penyampaian limau mandarin dan angpau kepada masyarakat Tionghoa di Pekan Kuala Penyu dan menumbuk. Program diadakan setiap tahun menjelang sambutan Tahun Baharu Cina itu disambut baik penduduk daerah berkenaan. Dia sentiasa membantu apa juga program di tempat saya sini setiap tahun. Memang pun selalu support dengan kami punya aktiviti-aktiviti di menumbuk ini. Dia tu mesra sama rakyat jualah, bagi sama rakyat, anda pilih bangsa. Dan tiap tahun dia masih bagi sama angpau jualah. Yang lain-lain masyarakat seperti orang Kristen ini pun ada juga ikut sertalah merayakan ini sama-sama. Begitu juga orang Muslim ikut juga datang ke rumah-rumah lah bertahun baru, merayakan sama-sama Tahun Baru Cina ini. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Limus Juri mahu penjawat awam negeri dan persekutuan serta pemimpin setempat di daerah Kuala Penyu berganding bahu membantu kerajaan menjayakan agenda pembangunan di daerah tersebut.
Menurut Datuk Limus, kerjasama erat itu penting demi memastikan kelancaran projek pembangunan yang dilaksana demi kesejahteraan rakyat. Agenda pembangunan daerah Kuala Penyu telah disusun atur dengan baik, namun pelaksanaannya sedikit terganggu disebabkan beberapa faktor. Beliau berucap merasmikan sambutan Christmas 2023 dan sambutan Tahun Baharu Cina 2024 di Dewan Shah Bandar Kuala Penyu. Dalam majlis ini, Datuk Limus turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang, seterusnya melancarkan pelan anti rasuah organisasi. Turut disampaikan insentif kepada atlet daerah Kuala Penyu yang menyumbang pingat emas, perak dan gangsa dalam Sukan Sabah Saga baru-baru ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah menggerakkan 193 pegawai penguatkuasa dan 72 pegawai pemantau di lokasi strategik di seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2024. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN Sabah Zulfami Mat Udi berkata pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku ketidakpatuhan. SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKAP 2011 bagi membolehkan penentuan harga dibuat di peringkat pemborong dan peruncit. Zulfami menyatakan demikian selepas meninjau barangan kawalan sempena pelaksanaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 di sebuah pasaraya di Kota Kinabalu. 11 barangan disenaraikan dalam SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 yang berkuatkuasa 6 hingga 14 Februari ini, iaitu udang putih, ikan bawal putih, babi hidup, daging babi perut, daging babi daging dan lemak, bawang putih, lobak merah, kobis bulat import, ubi kentang import, halia tua import dan lobak putih import. Dalam pada itu, Zulfami memaklumkan KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 6,085 permit sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2024. Pemeriksaan menghasilkan 101 kes dengan nilai kompaun RM11,900 dengan anggaran nilai sitaan lebih RM566,000. Sempena sambutan Tahun Baharu Cina, Pejabat Adun Lumadan mengambil inisiatif mengadakan tinjauan mesra menyantuni peniaga dan masyarakat Tionghoa di sekitar Pekan Beaufort. Program diketuai Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram turut disertai Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata, program setiap tahun itu diadakan bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini selaras konsep Malaysia Madani. Dan sudah tentu dengan adanya program seumpama ini kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan juga kita akan mempamerkan kepimpinan kita bersama dengan ahli parlimen Datuk Yang Berhormat Datuk Mat Bali untuk mengadakan program ini dan juga rakan-rakan dalam perjuangan kita untuk bersama-sama dalam program ini. Ini saya lihat adalah merupakan kolaborasi terbaik kita bersama dua pimpinan Adun N34 Lumadan dan Adun N35 Senumin dalam kita merealisasikan impian kita untuk terus bekerjasama dan memastikan menyantuni masyarakat suku kaum Tionghoa ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Dia Silkan.